Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-18 siri Ultraman Deca. Untuk episod kali ni, Suburaya bagi lagi kejutan. Suburaya kali ni untuk siri Ultraman Deca memang awesome gila lah jalan cerita dia. Kepada sesiapa yang masih lagi belum tengok episod ke-18 ni, aku suggest kepada korang untuk tengok dulu lah kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Sebab video aku ni ada spoiler, nanti korang rasa macam tak puas hati lah sebab tengok spoiler dulu kan. Episod ke-18 ni dimulakan dengan Agams kembali muncul semula dan dia hampir-hampir nak kena tangkap dengan askar-askar TPU. Tapi mujurlah pada masa tu, alien Yapul datang menyelamatkan Agams. Yapul kali ini ditunjukkan dalam bentuk yang dipanggil sebagai Yapul Man. Yapul Man ni berasal dari alternate dimension. Alternate dimension ni adalah tempat di mana Yapul mencipta raksasa-raksasa dia untuk memusnahkan Ultraman. Disebabkan si Yapul ni tahu yang Agams ni sangat membenci Ultraman Deca dan Yapul sendiri pun memang benci kepada Ultraman Deca, jadi dia pun ajaklah Agams bekerjasama bersama-sama dengan dia untuk memusnahkan Ultraman Deca. Disebabkan tujuan yang sama, maka si Agams ni pun bersetujulah untuk bekerja bersama-sama dengan Yapul. Kat HQ Guard Select, tim Guard Select ni dapat detect ada pergerakan raksasa di bawah tanah yang menyebabkan bangunan-bangunan runtuh. Tapi Kapten Murahoshi kata raksasa yang menyebabkan pergerakan tu bukanlah raksasa buatan The Sphere. Ini adalah raksasa buatan makhluk lain. Jadi Kapten Murahoshi pun mengarahkan Kirino, Ryumon dan juga Kanata membuat siasatan kat sana. Sampai je kat tempat nak buat siasatan tu, si Kanata ni tiba-tiba dia ternampak ada orang muka sebiji macam dia. Disebabkan dia leka duk tengok orang yang muka sebiji macam dia tu, tiba-tiba si Kanata ni kena tarik dengan Agams masuk ke satu ruang dimensi yang berbeza. Disebabkan ruang dimensi tu macam Agams yang buat, jadi aku namakan sebagai ruang dimensi Agam lah. Dalam dimensi Agams tu, Agams kata dekat Kanata yang dia nak bunuh Kanata. Okey, kenapa dia nak bunuh Kanata? Sedangkan sebelum ni dia dah cakap kat Kanata dia tak benci pun pada Kanata. Agams nak bunuh Kanata bila mana dia dapat tengok yang si Kanata ni mampu mengubah Ultraman Deca menjadi dynamic type. Agams kata di masa depan dia tak pernah nampak Ultraman Deca dalam bentuk dynamic type. Jadi sebelum Kanata boleh memberikan ancaman yang lebih besar kepada dia, so Agams ni pun bertekad untuk membunuh Kanata. Tapi bukan semudah itulah si Agams tu nak bunuh Kanata. Si Kanata ni pun fight lah balik. Sambil-sambil fight tu, Kanata pun bertanya kepada Agams lah, apa sebenarnya yang manusia dah buat di masa depan sehinggakan si Agams tu betul-betul nak membalas dendam. Sementara tu, Kirino dan Ryumon tak sedar yang Kanata yang ada bersama-sama dengan diorang tu sebenarnya adalah Kanata palsu. Kanata palsu tu dah bawa Ryumon dan Kirino ke tempat di mana beradanya raksasa yang dikenali sebagai Aribunta tu. Pada masa tu juga, Kanata palsu tu pun bertukar kepada rupanya yang sebenar, iaitu alien Yapul. Dia sengaja nak bawa Ryumon dan Kirino kat kawasan raksasa Aribunta tu supaya raksasa Aribunta tu akan memusnahkan Ryumon dan juga Kirino. Masa Ryumon dan Kirino tengah larikan diri, tiba-tiba Kanata dan Agams keluar dari ruang dimensi Agams. Pada masa tu, Agams pun melarikan diri dan Kirino pula telah melempang si Kanata tu sebab dia nak kenal pasti sama ada Kanata tu Kanata yang palsu ataupun Kanata yang betul-betul Kanata. Dan ternyata Kanata yang ada depan mata Kirino tu adalah Kanata yang sebenar. Pada masa tu juga raksasa Aribunta telah muncul kat bandar dan Kapten Murahoshi pun mengarahkan Hanejiro untuk membawa Guards Griffin untuk menyerang raksasa Aribunta. Tapi malangnya raksasa Aribunta ni memang kuat gila. Semua serangan daripada Guards Griffin tak berjaya, malah raksasa Aribunta telah menyerang kembali Guards Griffin dan menyebabkan Guards Griffin terhempas. Lepas tu raksasa Aribunta ni nak serang Kirino dan Ryumon pula. Pada masa tu si Kanata ni pun berubahlah menjadi Ultraman Deca untuk menyelamatkan kawan-kawannya. Tapi raksasa Aribunta ni memang kuat gila lah. Si Ultraman Deca ni memang menghadapi kesukaran untuk mengalahkan raksasa Aribunta. Dah lah susah nak kalahkan raksasa Aribunta tu, sekali tiba-tiba si Agams ni boleh muncul dan dia telah menyeru kembali Terra Facer. Kat situ aku dah dapat jawapan lah kenapa Terra Facer ni boleh muncul semula walaupun kita tengok dia macam dah musnah tau dalam episod sebelum-sebelum ni. Okey, Terra Facer ni dia sebenarnya lebih kurang sama macam Ultraman je. Dia boleh menghilang disebabkan
tenaga human host dia yang dah berkurangan. Jadi bila si Agams ni tenaga dia dah okey semula, maka dia boleh menyeru semula robot Terrafacer tu. Kiranya robot Terrafacer tu bukanlah robot yang biasa-biasa. Bila raksasa Aribunta ni bekerjasama dengan Terrafacer, memang teruklah Ultraman Decker ni kena belasah. Terrafacer ni tumbuk si Decker tu bertubi-tubi. Tapi mujurlah Kanata ni, otak dia dah semakin cekap. Dia pun berubah menjadi Ultraman Decker Miracle Type dan dia pun berjaya melepaskan diri dari pelukan raksasa Aribunta dengan menggunakan skill teleport dia, dan dia telah teleport pergi ke belakang Terrafacer. Dalam masa tu Terrafacer nak lepaskan tembakan TR Mega Buster. Mujurlah Ultraman Decker berjaya melarikan diri. Bila dia dah teleport ke belakang Terrafacer tu, dia pun menyeranglah Terrafacer dari belakang. Lepas tu dia pecahkan diri dia menjadi dua. So Ultraman Decker Miracle Type tu ada dua. Satu serang Terrafacer, satu lagi serang raksasa Aribunta. Masa babak berlawan tu, aku boleh tengok yang skill berlawan Kanata ni, sebab kan Kanata ada dalam badan Ultraman Decker kan. Skill berlawan Kanata ni, helamak, semakin padu, semakin bagus, semakin cekap. So Suburaya seolah-olah menunjukkan, orang kata apa, satu perkembangan yang sangat baik pada watak Kanata tu, sebab Kanata dah jadi macam pandai berlawan dan pandai guna otak dia. Lepas Ultraman Decker berjaya membuatkan Agams terkeluar dari badan Terrafacer, Ultraman Decker pun berubah menjadi Dynamic Type. Dengan menggunakan Dual Sword dan Caliber Mode, Ultraman Decker pun berjayalah memusnahkan raksasa Aribunta. Tapi sebelum raksasa Aribunta tu nak meletup, Kanata perasan yang Agams tengah terbaring atas tanah dan berhampiran dengan raksasa Aribunta. Jadi sebelum raksasa Aribunta tu meletup, si Kanata ni pun menghadang letupan tu supaya sepihan-sepihan letupan tu tak terkena kepada Agams yang boleh menyebabkan Agams cedera. Tapi rupa-rupanya Agams yang tengah terbaring ke atas tanah tu bukan Agams yang sebenar pun. Yang baring atas tanah tu sebenarnya ialah si alien Yapul tu. Dia menyamar jadi Agams. Lepas tu dia pun pandang ke arah Ultraman Decker ataupun Kanata tu, dan dia cakaplah kat Decker tu, yang kau dah masuk dalam perangkap aku. Lepas tu dia pun buka lah satu portal dan si Ultraman Decker tu tersedut masuk ke dalam portal tu. Dari jauh Agams melihat kejadian tu. Lepas tu dia pun macam tersengih-sengih dan dia cakap, lepas ni Decker dah tak ada kat bumi, bolehlah dia musnahkan bumi dengan senang. So kat situlah tamatnya cerita untuk episod ke-18 siri Ultraman Decker. Tapi dalam episod 18 ni ada tunjuk preview episod ke-19, dan preview dia pun boleh tahan menarik juga weh. Dalam preview tu rupa-rupanya bila Kanata aka Ultraman Decker tu tersedut masuk ke dalam portal tu, si Decker tu dah pergi ke ruang angkasa dan kemudian dia telah pergi ke pangkalan The Sphere yang terletak kat bulan. Kat situ Kanata bertemu pula dengan Kengo Manaka. Dan dalam preview tu juga ada menunjukkan babak di mana Ultraman Trigger dan Ultraman Decker bekerja bersama-sama untuk mengalahkan raksasa robot yang bernama Galactron. So berdasarkan preview episod ke-19 tu, timbullah persoalan, siapakah yang akan melindungi bumi sementara Decker berada kat bulan? Yalah, bila tak ada Ultraman kat bumi, si Agams tu senang nak buat kerja untuk memusnahkan bumi. Nak mengharapkan TPU dan guard select saja mungkin tak cukup. Entah-entah kat bumi tiba-tiba akan ada kemunculan Ultraman yang lain. Kita tak tahu benda-benda tu. So kalau nak tahu, kita kena tengoklah episod ke-19 minggu depan.